Sama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi sahabat semua, dikabarkan PAS berhasrat ya untuk menawan negeri Selangor dalam pilihan raya umum ya, ataupun pilihan raya yang akan datang, khususnya negeri Selangor. Wow, betapa besar impian ya pimpinan-pimpinan PAS ini yang menyatakan mahu merampas dan juga menawan negeri ini yang sekarang ini berada di dalam pentadbiran Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi hari ini sahabat semua, Timbalan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat P. Ramanan berkata sasaran PAS untuk menawan Selangor ini tidak realistik. Ia hanya berdasarkan kekalahan PN pada PRK Kuala Kubu Baru ya pada 11 Mei yang lalu. Jadi ini antara kenyataan ya pemimpin yang mana pemimpin ya daripada Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan menyifatkan bahawa PAS yang mahu menawan Selangor pada PRU 16 sebagai mimpi, terutamanya berikutan kekalahan terbaru mereka pada pilihan raya kecil di Dun Kuala Kubu Baru 11 Mei yang lepas. Timbalan Ketua Penerangan PKR P. Ramanan menyifatkan kenyataan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man baru-baru ini sebagai tidak realistik ya apabila mengambil kira kemenangan PAS di KKB menerusi Pang Soktau yang dicapai hasil kerjasama erat gabungan Kerajaan Perpaduan. Ahli Parlimen Sungai Buloh itu berkata PAS mungkin boleh mendakwa sedemikian jika Perikatan Nasional menang pada PRK itu. Dia orang sudah jadi bomoh katanya. Kalau tengok memang semua parti dalam PRU akan kata tak akan kalah. Jadi itu harapan mereka, dan kalau mereka kata fakta, saya kata hanya mimpi saja, kata Ramanan ya kepada FMT. Pada 26 Mei yang lepas, media melaporkan sahabat semua, Tuan Ibrahim berkata bahawa PAS meletakkan sasaran utama ya untuk menawan negeri Selangor, Perak dan juga Pahang pada PRU yang ke-16. Dan justru kata ahli Parlimen Kubang Keren itu, gerak kerja parti perlu disusun untuk menerjemahkan kemenangan seperti di Terengganu, Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Dan pada PRU 15 yang lepas, PN menang 6 daripada 22 kerusi parlimen di Selangor, iaitu Sebak Bernam, Sungai Besi, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kapar dan juga Kuala Langat. Jadi PN turut menafikan majoriti 2/3 kerajaan PSBN dengan mencatatkan kemenangan di 22 kerusi pada PRN Selangor Ogos tahun lepas. Bagaimanapun, ahli Parlimen Tanjung Karang Dr. Zulkifli Hanafi bertindak menyokong pentadbiran Anwar pada Januari lepas, manakala Adun Seri Kelang Abdul Rashid Ashari mengalih sokongan kepada Menteri Besar Selangor iaitu Amiruddin Sarif. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Selangor Imran Tamrin pula yakin gerak kerja dan kesinambungan kerjasama antara PSBN yang kini lebih baik akan menggagalkan usaha PAS. Dan sasaran kami lebih realistik katanya, itu menang 2/3 pada PRU 16 jika momentum kerjasama ini akan kekal. Itu antara kenyataan ya dua pemimpin daripada Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor, yaitu PKR dan juga UMNO ya, bahawa apa yang dikatakan oleh Timbalan Presiden Parti PAS ini hanyalah seperti mimpi ya. Jadi bagi kita juga mimpi itu percuma, jadi silakanlah bermimpi. Baru-baru ini juga Kuli membuat satu kenyataan katanya dan juga menggesa ahli-ahli daripada Parti PAS dan juga bersatu ya untuk bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional. Tetapi apa yang dikatakan oleh pimpinan PAS ini begitu sombong sahabat-sahabat semua ya, memberikan respon terhadap kenyataan Kuli ini. Katanya Kuli tahu UMNO tenggelam pada PRU 16. Itu antara kenyataan balas daripada AJK Pusat AJK Pusat PAS iaitu Awang Hashim berkata seruan Kuli untuk partinya dan bersatu di bawah UMNO dianggap sangat ketinggalan zaman ya. Itu antara
kenyataan balas daripada pimpinan PAS ini yang mendakwa bahwa Tengku Razali Hamzah ataupun UMNO akan tenggelam dalam pilihan raya akan datang, menyebabkan veteran politik itu membuat seruan supaya orang Melayu termasuk ahli Bersatu dan PAS kembali menyatu di bawah payung parti itu. Dia nampak UMNO akan hilang, katanya. Kursi yang ada sekarang pun akan hilang dalam periode 16. Orang Melayu akan terus tolak UMNO sebab dia kata orang Melayu kena bersatu bawah UMNO, kata ahli jawatan kerja PAS Pusat Awang Hisam kepada FMT. Sombongnya. Inilah kenyataan balas yang kita anggap sombong ya daripada pimpinan PAS ini. Dan Tengku Razali atau Kuli dalam temu bual eksklusif dengan FMT baru-baru ini mendakwa perpecahan membawa kepada penubuhan pelbagai parti ketika ini telah melemahkan pengaruh politik kolektif orang Melayu. Sehubungan itu, katanya, beliau menggesa UMNO mengajak orang Melayu kembali ke pangkuannya serta ahli politik serpihan seperti Bersatu dan PAS bersama semula dengannya. Dan katanya lagi, Kuli berkata Bersatu dan PAS hanya mendapat sokongan besar penghuni Melayu hari ini disebabkan rasa tidak puas hati terhadap ketidakupayaan UMNO berpegang kepada prinsipnya. Jadi mengulas lanjut, Awang yang juga ahli Parlimen Pendang berkata, seruan Kuli sangat ketinggalan zaman dan beliau perlu sedar UMNO kini bukan parti dominan seperti satu masa dahulu. Jadi untuk Melayu duduk di bawah UMNO, katanya, ia sangat ketinggalan zaman. Dia masih terikat dengan tradisi semasa UMNO sangat dominan dalam politik negara. Sekarang anak muda lihat UMNO penuh dengan zaman koyak rabak. Orang Melayu udah beralih daripada UMNO, tak percaya kepadanya. Macam mana nak balik semula kepada UMNO soalnya. Beliau turut menolak seandainya yang orang Melayu menyokong PN kerana kerosakan UMNO. Sebaliknya, pengaruh dan sokongan kuat yang diterima PAS Bersatu ketika ini hasil daripada rekod pemerintahan PN selepas PRU 14. Hasil pemerintahan PN, katanya. Pemerintahan PN apa yang berlaku? Judi daripada 22, lepas tu kerajaan sebelumnya mengurangkan kepada 8, lepas tu dinaikkan semula oleh parti UMNO ini, bukan parti PAS, PAS bersama dengan Bersatu dalam kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi itukah kebaikan ataupun apa yang mereka lakukan ya di dalam pentadbiran mereka. Satu yang amat-amat memalukan sebenarnya. Dan kegagalan demi kegagalan mereka sebenarnya dapat dilihat ya dari segi pentadbiran mereka yang gagal mengawal inflasi, yang gagal memberikan secukupnya keperluan asas seperti telur, beras, minyak masak. Adapun harganya melambung tinggi, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah itu satu perkara rekod pemerintahan yang cuba dinyatakan oleh pemimpin PAS ini, sahabat-sahabat semua? Kalau ya, mungkin itu satu yang sangat memalukan. Berlaku peningkatan ketika PRU 15, orang Melayu menaruh harapan dan kepercayaan kepada PN, katanya, berdasarkan rekod pemerintahan PN ketika PRU 14 dahulu. Bukan kita, PN tak percaya UMNO, tapi rakyat sendiri dah tak menaruh kepercayaan kepada UMNO lagi, katanya. Bagi saya sebenarnya bukan rakyat tidak percaya dengan UMNO, tapi mereka termakan dengan hasutan, dengan permainan sentimen bangsa dan agama. Menakut-nakutkan, kononnya kalau DAP menang, kalau Pakatan Harapan menang, maka DAP yang berkuasa. Semuanya mereka serahkan ataupun jadikan DAP itu sebagai punching bag, sahabat-sahabat semua, dalam mereka berkempen. Dan selain itu juga menunggang isu-isu sensitif dengan tuduhan-tuduhan palsu seperti mana yang dilakukan oleh Pesuruhjaya PAS Perak sehingga disaman oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya kalau PHS menang, kalau Datuk Seri jadi Perdana Menteri, maka berakhirlah bangsa Melayu, katanya, kerana kahwin sejenis akan berlaku. Akhirnya apabila disaman, beliau terpaksa merayu dengan Perdana Menteri kita supaya saman itu ditarik balik. Buktinya apa, sahabat semua? Ini menunjukkan apa? Ini buktinya bahwa apa yang dinyatakan memokan dan juga isu sensitif yang mereka mainkan itu hanya permainan politik sempit, politik kotor yang cuba dimainkan oleh lebay-lebay PAS, kaki penfitnah ini, kaki penghasut ini, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pula dengan pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.